Okay. Sorry. Okay, so kita recap sedikit apa yang kita telah bincangkan pada minggu lepas. Okay, so minggu lepas kita telah bincangkan berkenaan dengan penggunaan steam. Okay, so di dalam pemprosesan makanan kerap kali kita akan menggunakan haba. Okay, kita akan terlibat dengan haba. Haba sama ada kita pemberian haba ataupun penyingkiran haba. Okay, pembekalan haba ataupun penyingkiran haba. Okay, so dari segi alat-alat, plate heat exchanger, okay, injection, semuanya you dah belajar sebelum ini. Okay, cuma saya telah discuss berkenaan dengan steam and then penggunaan steam tables, kita telah buat beberapa contoh. Okay, so saya rasa, so ada beberapa soalan ke berkenaan dengan penggunaan steam? Okay, tidak ada. Okay, selepas itu kita telah masuk kepada pemprosesan terma. Okay, so thermal processing. Sorry. Okay, so untuk pemprosesan terma, ini adalah special. It is a subset of heat processing. So kita ada heat processing, okay, and kita ada thermal processing. Okay, heat processing is general. Okay, we use heat processing to cook food. Okay, untuk masak makanan supaya makanan tersebut memenuhi cita rasa pengguna. Okay, tak ada kena mengena dengan keselamatan makanan. It is more about the quality of the product. Okay, so we use heat processing. Itu kita temukan sebagai heat processing. Tapi kalau apabila ianya spesifik kepada keselamatan makanan, itu kita panggilkan sebagai thermal processing ataupun pemprosesan terma. Okay, so pada minggu lepas kita telah mulakan perbincangan berkenaan dengan thermal processing. Okay, so melibatkan penceluran, pempasturan dan juga pensterilan. Kita juga telah discuss apakah objektif-objektif bagi pempasturan dan juga apakah objektif bagi pensterilan. Okay, so kalau ianya more than 4.5 pH, maka of course keselamatan makanan, pathogen adalah utama, maka kita gunakan pempasturan untuk memusnahkan pathogen. Kalau it is less daripada 4.5, ia lebih kepada spoilage microorganisms. Okay, pemusnahan spoilage microorganisms dan juga enzymes. Okay. Okay, so pensterilan, pemusnahan semua mikroorganisma perosak dan juga pathogen. Okay, kedua-dua sekali perosak dan juga pathogen. Okey, kemudian apabila kita menggunakan haba untuk keselamatan makanan, okey, of course yang pensterilan ini adalah spesifik. Okey, sebab kita dah tahu untuk keselamatan makanan, bila kita bercakap tentang kerosakan makanan, ianya ada beberapa faktor. Ada faktor yang chemical, okey, tindak balas kimia, kemudian ada faktor-faktor yang fizikal, ada juga kebanyakannya adalah faktor-faktor biologi. Dan dalam faktor biologi, ianya terbagi pada dua. Ada yang makrobiologi, seperti contoh tikus, lipas dan sebagainya. Dan ada yang microbiology, itu adalah kulat, bakteria, virus. Okay, so itu adalah microbiology. Okay. Okay, kemudian apabila kita menggunakan haba ni tadi, tujuan utama kita adalah untuk membunuh mikroorganisma. Okay, membunuh microbes, bakteria, dan sebagainya. Okay, tujuan itu adalah tujuan utama. Okay, jadi apabila kita nak membunuh mikrob ini, okay, so kita tahu haba ini ianya bukannya satu jenis saja. So ianya banyak pada suhu yang berbeza. Okay, so yang mempengaruhi adalah suhu dan juga masa. Apabila kita jalankan pensterilan, kita beri haba kepada sesuatu produk, maka dua soalan. Okey, pertama adalah pada suhu berapa. Okey, yang kedua adalah untuk berapa lama. Okey, so ini dua soalan yang mesti kita jawab sebelum kita menjalankan thermal processing. Okey, sebelum kita jalankan thermal processing. So basically bila kita kata berkenaan dengan suhu dan masa ini, ianya adalah kemampuan untuk membunuh.
Okey, kemampuan untuk membunuh mikroorganisma. Okey. Sebab itu itu yang kita nak kena tentukan. Apabila katakan steam pada 120 darjah Celsius, berapa dia punya kemampuan untuk membunuh? Kalau ia pada 150 darjah Celsius, berapa kemampuan untuk membunuh? Of course, lebih tinggi suhu, kita pun tahu yang lebih tinggi lagi kemampuan dia untuk membunuh. Okey. Dan kemudian kalau suhu itu sama, mala, iaitu contohnya pada 120 darjah Celsius, maka masa lebih panjang masa, maka lebih lagi kemampuan dia untuk membunuh mikroorganisma. Okey. Jadi sebab itu kita nak tentukan berapa banyak. Okey, berapa kuasa membunuh yang diperlukan untuk sesuatu produk makanan. Kerana masalah dia adalah apabila kalau kita supply, kita jalankan pemprosesan terma dengan membekalkan haba yang tidak mencukupi, tidak mempunyai kuasa membunuh yang mencukupi. So apa yang berlaku kepada produk tersebut? Ianya menjadi tidak selamat. Ianya menjadi tidak selamat kerana ada kemungkinan patogen akan tumbuh. Okey, dan juga ia akan menjejaskan keselamatan pengguna. Okey, tapi kalau terlalu banyak, okey, dari segi keselamatan memang dah covered, tak ada masalah. Okey, tetapi masalahnya ada dari segi kualiti makanan. Okey, dari segi kualiti makanan, kerana produk tadi kita tahu apabila lebih lama satu produk itu dipanaskan atau lebih tinggi suhu yang diberikan, maka akan ada kesan kepada produk makanan. Akan ada kesan kepada produk makanan dari segi fizikal, okey, contohnya warna, tekstur, okey, dan juga dari segi chemical. Okey, dari segi chemical. Dia punya proses yang berlaku, pengoksidaan, okey, pemerangan, okey, kemudian juga dari segi nutrien. Okey, lebih lama sesuatu produk itu dipanaskan, maka secara umumnya lah, okey, lebih banyak kemusnahan nutrien. Okey. So dengan itu, kalau kita panaskan terlalu lama, ianya juga tidak baik untuk produk kita. Okey, tidak baik untuk produk kita. Jadi sebab itu kita nakkan kita boleh membekalkan haba dengan kemampuan membunuh yang mencukupi. Okey, tidak kurang sehingga produk tadi tidak selamat dan tidak terlalu berlebihan sehingga kan produk tadi menjadi kurang menarik pada pandangan pengguna. Okey, pada pandangan pengguna. Okey, so itu yang kita nak tentukan. So apabila kita nak jalankan pensterilan, okey, pemprosesan terma, so soalan yang kita always tanya adalah suhu berapa dan berapa lama. Okey, suhu berapa dan berapa lama. So dengan itu macam mana kita nak tentukan? Okey, macam mana kita sekarang ni kita nak tentukan banyak mana kuasa membunuh yang diperlukan untuk sesuatu produk. Okey, banyak mana kuasa membunuh yang kita perlu bekalkan kepada satu produk supaya ianya mencukupi. Okey, supaya ianya mencukupi, tidak kurang sehingga menjejaskan keselamatan makanan dan juga tidak berlebihan sehingga menjejaskan kualiti makanan tersebut. Okey. Okey, so kita juga telah bincang berkenaan dengan corak pemusnahan mikroorganisma pada suhu mala. Okey, so ini adalah penting, okey, disebabkan daripada kefahaman inilah. Okey, daripada kefahaman inilah maka kita boleh dapat ramalkan. Okey, kita boleh dapat ramalkan okey, berapa lama, berapa banyak kemampuan untuk membunuh yang perlu dibekalkan. Okay, so it is based on ramalan. Okay, so kita telah pun membincangkan okay, pada suhu mala, pemusnahan mikroorganisma adalah mengikut model ini.
Okey, ianya adalah mengikut model ini, iaitu negatif dn over dt sama dengan kn. Okey, so kita telah pun membincangkan perkara tersebut. Okey, yang mana kita kata negatif dn. Okey, negatif dn over dt equals to apa tadi? Okey, equals to kn. Okey, equals to kn. Okey, yang mana n ini adalah bilangan mikrob. Okey, pada masa t. Okey, and then k adalah molar. Tidak balas. Okey, so apabila kita sebut tentang d ni, okey, maka d adalah bermaksud perbezaan. Perbezaan yang kecil. Kalau d, perbezaan yang kecil. Okey, kalau delta, perbezaan yang lebih besar. Kalau do, perbezaan yang sangat kecil, infinitesimal. Okey, infinitesimal. Maksudnya terus sangat-sangat kecil. Okey. So, dengan itu, okey, K ini dia menentukan, dia adalah satu pemalar, tindak balas. Dia daripada K ni kita boleh lihat bagaimana cepat atau perlahannya sesuatu tindak balas tersebut. Okey, so daripada nilai K ini. Okey, okey. Okey, so bagaimana kita nak gunakan ini, maka kita telah based on samaan ini kita telah jalankan pengkameran. Okey, so daripada pengkameran kita akan dapat ln n over n naught sama dengan minus kt. Okey, ln n over n naught sama dengan minus kt, ataupun dalam bentuk natural, ini dalam bentuk natural log. Kalau bentuk log biasa adalah log n over n naught sama dengan minus t over d. Okey, yang mana d adalah masa pengurangan desimal. Okey, banyak mana, okay, katakan di sini, ini adalah 0, ini adalah katakan 10, ini adalah 100. Okey, so kalau 10, okey, ia adalah 10 kuasa 1, log 10 kuasa 1. Okey, jadi maksudnya daripada 10 kepada 100, ini adalah 1 kitar log. Okey, so masa yang diperlukan oleh untuk penurunan 1 kitar log daripada 100 kepada 10. Okey, masa yang diperlukan ini adalah D value. Okey, itu adalah D value. Okey, contohnya kalau macam kita ada satu mikroorganisma, Staph aureus katakan. Staphylococcus aureus. Okey, so apabila kita berikan haba, okey, pada masa katakan pada masa 1 ianya 100. Okey, pada masa 2, okey, ianya dah jadi 10. Okey, so maksudnya dalam masa daripada 1 kepada 2 saat itu, okey, 1 saat, dalam masa 1 saat, maka dia telah turun sebanyak 1 kitar log. Okey, dia telah turun sebanyak 1 kitar log. Okey, so ianya D value dia adalah 1 saat. Okey, D value dia adalah 1 saat. Sebab ini adalah penurunan daripada sini kepada sini. So ini adalah penurunan 1 kitar log. Okay, so that is the D value. Okay. Okay. Dan N naught adalah bilangan mikroorganisma atau spora awal. So ini adalah bilangan awal mikroorganisma. Okay. So dengan ini sekarang ni berdasarkan ini ataupun yang ini kita ada satu working equation daripada sini. Okay, so now we ada working equation. Okay, yang mana kita boleh gunakan. Okay, yang mana kita boleh gunakan. Okay. Okay. Yang ini ia menunjukkan tindak balas order pertama. Okey, tindak balas order pertama. So dengan itu kalau kita plot log n
lawan T akan berikan graf garis lurus. Okay, akan berikan kita graf garis lurus. Okey, order pertama ni adalah bagaimana kita kategorikan sesuatu kinetik tindak balas. So kita namakan sebagai kinetik tindak balas. Okey. So basically kinetik ni adalah apa perubahan mengikut masa. Itu kita namakan sebagai, ini secara umum sebagai kinetik tindak balas. Okey, so kinetik tindak balas. Okey, so basically dia punya tu adalah minus dA over dt adalah sama dengan k a to the power of n. Okey, so ini adalah yang umum. Apabila n sama dengan sifar, okey, maka minus dA over dt adalah sama dengan k a to the power of sifar sama dengan k. Okey, so ini kita namakan sebagai dia punya, ini adalah sebagai tindak balas order sifar, zero order. Okey, tindak balas order sifar. Tapi kalau n sama dengan 1, so maka minus dA over dt adalah sama dengan k a to the power of 1. Okey, ini adalah ini adalah sama dengan ka. Dan ini adalah tindak balas order pertama. Okey, kalau n sama dengan 2, maka minus dA over dt sama dengan ka to the power of 2. Okey, so ini adalah tindak balas order kedua. Okey, order kedua. So dia bergantung kepada nilai di sini. Okey, so coming back to our punya notes. Okey, so kalau kita lihat di sini, ianya adalah tindak balas order pertama. Okey, so ia adalah tindak balas order pertama minus dn over dt. Kita ambil sini, dia punya tu adalah minus dn over dt. Okey, adalah sama dengan kn. Okey, jadi maksudnya n ini adalah n sama dengan n kuasa 1. So ianya yang inilah. Okey, tindak balas order pertama. Okey, cuma n ini digantikan, a ini menggantikan n lah dalam kes ini. Okey, so itu yang namakan sebagai order. Order ni adalah dia punya kinetik tindak balas dia. Okey, bagaimana perangai tindak balas itu berlaku. Okey, settle. Okey, so dan kita juga telah discuss bagaimana pengurangan. Pengurangan ini bukan sekadar pengurangan, dia daripada graf ini dia menunjukkan bagaimana sesuatu mikrob itu terkesan oleh haba. Okey, so lain mikrob dia ada bagaimana dia dikesan oleh haba, maka akan berbeza. Okey, akan berbeza. So sebab itu kita akan dapati ada kita akan dapati ada beberapa bentuk. Okey, ada beberapa bentuk. Okey, so ada beberapa bentuk yang kita dapati. Okey, macam ni kan. Okey, so yang ni yang ideal lah. Okey, so itu yang ideal, yang mana apabila saja kita berikan haba di sini, maka dia immediately berkurangan. Kita berikan haba, dia terus berkurangan. Okey, tetapi ada juga yang mana bila kita dah berikan haba, dia macam tunggu sekejap. Tunggu sekejap, and then lepas tu baru dia berkurangan. Okey, dia tunggu sekejap, kemudian baru dia berkurangan. Kalau di sini, dia agak lama, baru dia berkurangan. Okey, so yang ini pula, untuk yang ini, ianya adalah disebabkan, ianya kalau kita lihat dia ada kurang pada kadar tertentu. Kadar ada punya kecerunan dalam kes ini. Okay, kemudian dia pun kurang tapi lebih landai. So, dia ada dua fasa di situ.
Okey, while yang di sini dia terus berkurang. Okey, tetapi dia tidak terus habis. Okey, tapi dia tidak boleh terus habis, tapi dia tidak terus habis. Okey, yang mana dia melandai macam tu. Kan? Okey, itu semua adalah bergantung kepada keadaan. Okey, so yang B tadi, initial rate rise in numbers followed by first order inactivation. Okay, and then dia ada yang C, ini tadi dia meningkat, kemudian dia turun. Okay, yang ni dia turun terus tapi gradual. Okay, and then yang D ini adalah disyaki mungkin dia ada dua jenis mikroorganisma. Okay, dua jenis mikroorganisma mixed together. Okay, and then yang ini this is quite common juga, yang mana dia tidak terus sifar tetapi dia terus terus ada di dalam makanan tersebut. Tailing kita panggil. So itu adalah kita punya apa yang kita telah bincangkan pada minggu lepas. Mana pergi saya punya. Mana sini notes tadi? Ni dia. Now, selepas itu, sekarang ini macam mana yang kita telah discuss tadi adalah bagaimana kita nak tentukan amount of haba yang kita perlu supply supaya ianya tidaklah terlalu sedikit sehingga ianya menjadikan adanya ancaman terhadap keselamatan makanan. Tetapi tidak terlalu banyak sehingga merosakkan kualiti makanan. So bagaimana kita nak tentukan ni? Apa yang kita nak info yang kita perlukan sekarang. Sekarang ni kita perlukan berapa suhu dan lama mana. Berapa suhu dan untuk berapa lama. Itu yang kita perlukan. Untuk kita tentukan itu, pertama sekali kita kena tentukan. Kita kena anggarkan. Dalam kes ini kita tak boleh nak exactly tentukan. Apa yang kita boleh buat adalah kita boleh anggarkan. Kita boleh anggarkan. Kita nak, nanti saya akan buat contoh. Kita perlu anggarkan berapa banyak, berapa kemampuan untuk membunuh yang diperlukan oleh sesuatu produk tersebut. Berapa nilai pensterilan ataupun lethality proses. Lethality bermaksud adalah kemautan. Kemautan ini basically adalah kemampuan untuk membunuh. So ini yang kita nak tentukan. Dan kita start off biasanya dengan menentukan kita punya proses, dengan menggunakan kita punya equipment, dengan menggunakan produk kita. Disebabkan oleh proses pensterilan ini, ianya adalah product and process specific. Ianya adalah, kita panggil sebagai product and process specific. Product and process specific. Katakan kita ada bagi contoh produk, kita nak buat pensterilan, katakan kita ada susu lah. Katakan kita ada produk soya, kacang soya sirap. Katakan nama produk kita susu soya sirap. Susu soya sirap. Yang mana dia terdiri daripada susu soya plus dengan sirap. So bila kita tengok di sini susu soya, maka ianya pH dia adalah lebih
tinggi daripada 4.5. Okey, pH lebih tinggi daripada 4.5. Sirap juga pH lebih daripada 4.5. Kan? Okey, so dengan itu ianya kita boleh kata sebagai makanan rendah asid. Okey, makanan rendah asid. So bila makanan rendah asid, so dia punya risiko keselamatan dia adalah tinggi. Okey, risiko keselamatan dia adalah tinggi disebabkan bila pH more than 4.5, so pathogen boleh tumbuh. Okey, so bila dia lebih daripada 4.5, so pathogen boleh tumbuh. Okey, so bila pathogen boleh tumbuh, maka kita punya fokus mesti kepada pemusnahan pathogen. Okey, fokus kita mesti kepada pemusnahan pathogen. Okey, sebab keselamatan takes precedence over quality. Okey, keselamatan, safety is more important than quality. Okey. Okey. So ini adalah kita punya contoh kita. Okey, contoh tadi adalah susu soya sirap. Okey. Jadi apabila kita nak tentukan berapa banyak kemautan tadi. Okey, berapa banyak kemautan yang diperlukan okey untuk sesuatu proses tadi. Okey, maka kita boleh gunakan formula yang ini. Okey, S sama dengan log N naught over N. Okey, macam ni kita nak tahu apabila kita menjalankan yang tadi ni pemanasan. Okey, bila kita jalankan pemanasan, berapa banyak penurunan? Okey, apabila kita berikan haba, berapa kitar log okey akan berkurangan, mikrob tersebut akan berkurangan. Okey, so yang mana okey S ini adalah bilangan pengurangan desimal. Okey, bilangan pengurangan desimal. Okey, so S sama dengan log N naught over N. Okey, yang mana N naught ini adalah nilai awal ataupun bukan nilai, bilangan awal. Mikroorganism yang ini adalah bilangan akhir. Mikroorganism. Okey, bilangan awal mikroorganism, bukan bilangan akhir, adalah bilangan semasa. Bilangan semasa. Okey, mikroorganism. Okey. Okey, jadi masa pemprosesan yang diperlukan okey adalah kita boleh ambil ini. S sama dengan FT over DT. Okey, yang mana FT adalah masa proses pada suhu T yang merujuk kepada nilai letality proses tersebut. Okey, letality adalah kemautan. Okey, letality adalah kemautan. Okey. So makanan itu diproses untuk capai pensterilan komersial. Okey, so ini important. Pensterilan komersial. Okey. Okey, kemudian ianya merujuk kepada pemusnahan semua mikroorganisma yang boleh membahayakan kesihatan awam kepada kebarangkalian untuk hidup yang sangat rendah. Okey, the key phrase dia adalah kebarangkalian untuk hidup yang sangat rendah. Okey. So mikroorganisma rujukan adalah Clostridium botulinum. Konsep yang digunakan adalah konsep 12D. Kita panggil sebagai 12D konsep. Okey, 12D konsep. Okey, 12D konsep merujuk kepada pengurangan sebanyak 12 kitaran log mikroorganisma. Okey, pengurangan sebanyak 12 kitaran log mikroorganisma. Okey, tetapi sekarang ini 12D ini, okey, komersial, pensterilan komersial, konsep 12D ini, okey, adalah ditukar kepada pengurangan mikroorganisma
si botulinum sehingga tahap kebarangkalian untuk hidup sebanyak 10 kuasa negatif 12. Okey, 10 kuasa negatif 12. Ini akan membolehkan pemrosesan tanpa pemusnahan atau kerosakan atribut makanan secara berlebihan. Okey. Okey, so apa maksud ini? Okey, ini saya explain sini. Okey. So sekarang ini sebagai contoh kita ada produk susu soya sirap. Yang mana susu soya ini adalah campuran susu soya dan sirap, tapi pH dia adalah lebih daripada 4.5. Apabila pH lebih daripada 4.5, bermaksud ianya adalah makanan berasid rendah. Asid rendah tetapi pH dia adalah tinggi. Tinggi berunjuk kepada 4.5 tadi lah. Maksudnya dia kurang berasid. Kalau dia berasid, contohnya macam jus nanas, maka dia berasid. Maka pH dia definitely insyaAllah akan lebih rendah daripada 4.5. Okay. So remember the magic number. Okay, apa maksud dia 4.5 ataupun 4.6 lah. Okay. Okay, so bermaksud apa-apa di dalam sistem yang mana pH dia lebih rendah daripada 4.5, maka mikroorganisma patogen tidak boleh tumbuh. Okay, mikroorganisma patogen tidak boleh tumbuh. So dari segi itu keselamatan makanan dah selamat sikit lah. Okay, tetapi kalau ianya pH dia lebih daripada 4.5, bermaksud patogen boleh tumbuh. Okay, patogen boleh tumbuh. So apabila patogen boleh tumbuh, okay, maka kita perlu fokus kepada patogen tadi. Okay, maksudnya kita perlu musnahkan patogen tersebut. Okay, kita perlu musnahkan patogen tersebut. Okay, so untuk pensterilan, untuk pensterilan adalah kita akan menggunakan mikroorganisma rujukan. Okay, untuk kita jalankan kita punya, untuk kita kira ramalan kita. Untuk ramalan kita untuk pensterilan, okay. So, maka kita akan, semua calculation is based on mikroorganisma rujukan. Ini adalah wajib. Okay, ini adalah wajib, mesti kita gunakan mikroorganisma rujukan. Kalau tak, memang kita tak boleh nak kira. Okay, so apa mikroorganisma rujukan? Ianya adalah Clostridium botulinum, ataupun kita panggil sebagai, ringkasnya adalah CBOT. Okay, dia adalah CBOT. CBOT ni adalah pathogen. It is a pathogen. Kenapa CBOT? Why? Okay, disebabkan CBOT ini mempunyai, okay, among pathogens, okay, CBOT, okay, spora, mempunyai spora yang paling, okay, yang paling tahan haba. Okay, among pathogen. Ada tak spoilage microorganism yang spora dia lebih tahan haba? Jawapan dia ada. Okay, jawapan dia ada. Tetapi dia bukan pathogen. Tapi dia bukan pathogen. So kalau adakah makanan akan rosak? Yes, makanan akan rosak. Tetapi tidak menjejaskan keselamatan makanan. Sebab tu kita ambil rujukan sebagai CBOT. Okay, sebab among pathogens. Okay, so ini penting. Okay, di kalangan pathogen, okay, CBOT lah yang mempunyai spora yang paling tahan haba. Jadi berapakah minima, suhu minima untuk musnahkan spora CBOT? Ini adalah 121 darjah Celsius. Okey, 121 darjah Celsius. So sebab itulah, okey, untuk pensterilan suhu minima, okey, suhu minima adalah 121 darjah Celsius. Dia tidak boleh lebih rendah daripada 121 darjah Celsius. Okey, suhu minima adalah 121 darjah Celsius. Okey, soalannya, boleh tak kita gunakan suhu yang lebih tinggi daripada 121 darjah Celsius? Jawapan dia boleh. Okey, jawapan dia adalah
boleh disebabkan ini adalah minima. Kalau kita ada untuk seaboard, spora dia akan termusnah pada 121 darjah Celsius. Kalau 150, musnah tak? Musnah. Okey, itu yang penting. Okey, jadi menggunakan suhu lebih daripada 121 darjah Celsius adalah dibenarkan. Okey, menggunakan mikroorganisma rujukan selain daripada seaboard, adakah dibenarkan? Jawapannya juga ia dibenarkan. Asalkan ianya adalah mikroorganisma yang mana suhu dia untuk pemusnahan dia adalah lebih daripada 121 darjah Celsius. Okey, dan sebenarnya di dalam industri amalan ini dijalankan. Okey, amalan ini dijalankan disebabkan katakan ada syarikat A. Okey, ada syarikat A, maka dia tahu suhu minima adalah 121 darjah Celsius dan dia tahu seaboard adalah suhu ini merujuk kepada spora seaboard. Okey, tetapi untuk produk dia, okey, spesifik untuk produk dia ada masalah kerosakan makanan, mikroorganisma yang menyebabkan kerosakan makanan yang mana dia punya suhu pemusnahan adalah 150 darjah Celsius contohnya. Okey. So dia boleh gunakan mikroorganisma sebagai mikroorganisma dengan 150 darjah Celsius untuk suhu pensterilan. Okey, dibenarkan disebabkan ianya telah lebih daripada 121 darjah Celsius. Bermaksud kalau mikroorganisma prosak itu musnah, seaboard pasti musnah. Okey. Okey, so remember Okey, so yang ini semua yang kita discuss ini adalah minimum. Okey, kalau dia nak jangka masa yang lebih panjang pun boleh, suhu yang lebih tinggi pun boleh. Okey, menggunakan rujukan yang selain daripada seaboard juga adalah dibenarkan. Okey, dah dibenarkan. Okey, so sekarang kita dah ada, you all dah tahu dah. Okey, mikroorganisma rujukan suhu. Okey, so basically ini menjawablah persoalan kita yang pertama, iaitu suhu. Berapa suhu? So jawapannya adalah minima 121 darjah Celsius. Okey, so itu adalah untuk suhu. Soalan kedua adalah berapa lama? Okey, berapa lama? Jadi untuk kita jawab berapa lama, maka kita perlu tahu kemautan. Okey, yang kita bincang tadi, pada 121 darjah Celsius berapa banyakkah kemautan? Okey, kemampuan untuk membunuh. Okey, yang ada pada suhu 121 darjah Celsius. Okey, so dia ada dua aspek. Aspek pertama adalah kita kena kira keperluan, kemampuan untuk membunuh. Iaitu dia punya lethality dia. Okey, berapa banyak lethality yang diperlukan? Okey, untuk kita fulfill yang 12D konsep tadi. Okey, untuk fulfill 12D konsep. Bila kita capai 12D konsep, barulah dikategorikan sebagai produk itu selamat. Okey. So, kita perlu kira keperluan dan kemampuan untuk membunuh bagi yang diperlukan. Okey, yang diperlukan oleh produk oleh kita punya produk dan juga proses. So itu yang kita kena tentukan. Okey. Sorry, ini proses tak payah dulu. Okey, kita punya produk. Okey, yang kedua, kemudian kita kena kira keperluan. Okey, bukan keperluan, kita kena kira kemampuan untuk membunuh bagi proses. Okey, and then lepas tu yang ketiga, kita adjust kita punya proses okey, untuk memenuhi ciri ni. Okey. Okey, so ini yang kita akan buat Okey, kemudian so sekarang kita dah tahu suhu kita. Dah tahu 121
darjah Celsius. Okey, kita dah tahu kita punya suhu 121 darjah Celsius. Okey, kemudian apakah apabila kita apakah keperluan? So kita go for yang pertama ni tadi. Okey, kira keperluan kemampuan untuk membunuh yang diperlukan oleh produk. Okey. So berapa banyak yang diperlukan oleh produk. Okey. So kita dah setiap produk setiap produk kita nak pensterilan dia untuk dia capai pensterilan komersial. Okey. Apakah pensterilan komersial? 12D konsep. Okey, setiap produk itu apabila kita jalankan pensterilan, dia mesti mencapai pensterilan komersial. Pensterilan komersial ini dengan pensterilan yang dijalankan di hospital-hospital tu ianya berbeza. Pensterilan yang dijalankan di hospital-hospital tu ianya adalah untuk capai zero mikroorganisma. Okey, untuk mencapai zero mikroorganisma. Itu adalah pensterilan yang sebenar-benarnya. Okey, tetapi untuk pensterilan komersial ini kita tidak akan capai, kita bukan target kita untuk capai zero. Okey, kita tidak target untuk capai zero kerana ianya nearly impossible. Kalau kita capai zero, makanan itu akan hancur. Okey, terlalu rosak kerana disebabkan oleh haba. Okey, jadi apa yang kita nak capai adalah pensterilan komersial. Okey, berdasarkan kepada 12D konsep. Apa maksud 12D konsep? Ianya adalah kebarangkalian. Okey, so kebarangkalian untuk wujudnya seaboard sebanyak 1 dalam 10 kuasa 12. Ataupun 10 kuasa negatif 12. Okey, bermaksud andai kata you all produce produk ini sebanyak 10 kuasa 12. Okey, katakan tadi susu soya cincau. Okey, bukan susu soya sirap. Okey, you produce 12 can. You produce 10 kuasa negatif 12. Berapa banyak 10 kuasa negatif 12? Okey, ini 10. Ini 10 kuasa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kan? Okey. So berapa tu? Okey. So ini adalah 1 juta. Kan? Ini adalah 1 bilion. 1,000 juta. Kan? Ini adalah 1,000 juta. Ini adalah 1,000 bilion. Kan? Ianya adalah 1,000 bilion. 1,000 bilion. Okey. So dalam banyak itu. Okey. So dalam banyak itu. Okey. So dalam banyak itu kemampuan. Okey, kemampuan. Bukan kemampuan, kebarangkalian. Okey. Kebarangkalian adalah kebarangkalian untuk jumpa seaboard adalah 1 tin. Sebab itu dia letak 1/10 kuasa 12. So maksudnya apabila you producekan 1,000 bilion ataupun 1 trilion. Okay, you produce 1 trilion tin of susu soya sirap. Okay, you mungkin akan dapat 1 tin yang ada seaboard. Okay, so it is not a guarantee. Okay, it is not a guarantee. Kita tak pastikan tidak ada seaboard. Tapi kita cuma kurangkan dia punya kebarangkalian sehingga ianya sangat-sangat kecil. Okay, sehingga ianya sangat-sangat kecil. Okay, 1 dalam 1 trilion. Okay, 1 dalam 1 trilion. Okay.
Okey, so itu yang kita maksudkan sebagai 12D konsep. Okey, so kita ada produk yang mana kita nak sterilkan mengikut pensterilan komersial, iaitu untuk kita capai 10 kuasa negatif 12. Okey, kebarangkalian 10 kuasa negatif 12 untuk kita jumpa seaboard. Okey. So itu adalah pensterilan komersial. Okey. So dengan itu sekarang ini kita ada produk ni tadi, kita kena tahu berapa banyak. Okey. Berapa banyak seaboard? Seaboard awal kepada seaboard akhir. Bilangan. Iaitu bilangan seaboard akhir mestilah 1/10 kuasa negatif 12. Okey, bilangan seaboard akhir. 1/10 kuasa negatif 12. Seaboard awal ini adalah bergantung kepada kebiasaan ataupun kita punya prediction. Okey, kita boleh juga kira kadang-kala ada, kadang-kala tidak ada. Okey, tetapi kita boleh predict. Okey, berdasarkan literature. Okey, berapa kebarangkalian seaboard awal. Okey, so based on that kita boleh kira berapa banyak kemautan yang diperlukan. Okey, daripada bilangan seaboard awal untuk bilangan seaboard akhir. Okey. So itu yang ditunjukkan di sini. Okey, iaitu kita boleh kira dia punya nilai ni. Okey, N0 adalah yang awal, bilangan awal, dan yang ini adalah bilangan akhir ataupun bilangan semasa. Okey, bilangan akhir ataupun bilangan semasa. Okey. So sebagai contoh, kalau kita ada bilangan awal dia adalah, okey, kalau bilangan awal dia adalah 10 kuasa katakan 10 kuasa 1 katakan. And then dia punya bilangan akhir dia adalah 10 kuasa negatif 12. Okay, so bermaksud, okay, so bilangan S dia adalah S sama dengan log, okay, 10 kuasa 1/10 kuasa negatif 12. Okay, sama dengan log bagi ini adalah 10 kuasa negatif 11. Okay, sama dengan di sini dia akan ya betul. Okey, so 10 kuasa negatif 11. Okey, so bermaksud log 10 kuasa negatif 11. So dia ada 11 sekitar log. Okey, 11 sekitar log. So dengan ini kalau anda kata kita kebersihan proses itu ada lebih tinggi, maka kebarangkalian ini akan jadi lebih rendah. So dengan itu kitar log dia, okey, akan jadi lebih rendah. Contohnya kalau dia bersih, kemudian kebarangkalian adalah 10 kuasa negatif 5 katakan. So daripada negatif 5 kepada negatif 11, maka ianya adalah dia akan menjadi cuma 10 kuasa 6 saja. Kitar log 6 kitar log saja. Okey, as opposed to 11 kitar log di sini. Okey, so dengan itu apabila proses kita, handling kita lebih bersih, maka pensterilan kita lebih cekap. Okey, dan penggunaan proses itu lebih haba lebih sedikit. Okay, dengan itu kita punya produk adalah lebih baik. Nutrien semua tidak termusnah dan sebagainya. Okey, so ianya adalah lebih baik. Okey, sebab itu macam mana dalam any food preservation approach, okey, kebersihan adalah sangat-sangat penting. Okey, kebersihan adalah sangat-sangat penting sebab dia memberi kesan kepada kita punya kecekapan bagi kita punya proses. Okey? Okey. So, dengan situ kita dapat bilangan pengurangan desimal yang diperlukan. Okey, tak ada masalah. Okey. Sorry. Okey,
Saya tutup lah. Dia tak function. Okay. 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 So, kita dapat dia punya bilangan pengurangan desimal. Okay. Kemudian, bagaimana kita nak convert bilangan pengurangan desimal ini kepada berapa banyak kemampuan untuk membunuh, iaitu lethality adalah dengan kita gunakan yang ini pula. Okay, S equals to FT over DT, yang mana FT adalah dia punya lethality proses tersebut. Okay, so kalau kita tengok kita punya contoh tadi, okay, katakan okay. Okay, so semasa dah discuss. Okay, so bermaksud okay, apabila kita telah dapat berapa kita log, okay, berdasarkan berapa kita log tadi, maka kita boleh gunakan okay, DT ini. So apa yang kita nak adalah ini, F, dia punya nilai F je, F value. Okay, F value ini adalah kemautan proses. Okay, so kita dah dapat daripada sini, kita dah dapat yang ini, kita dah tahu yang ini adalah kita tahu ianya adalah nilai untuk seaboard. Okay, kita boleh dapat daripada literature. Okay, so dengan itu kita boleh tahu okay, kemautan proses yang diperlukan. Okay, kemautan proses yang diperlukan. Okay, so itu adalah step okay, yang mana kita tadi kita nak tentukan okay, keperluan kemautan okay, yang diperlukan untuk produk tadi. Okay, iaitu daripada produk untuk capai 12D konsep. Okay, so ini kita bincangkan. Okay, kemudian nanti kita akan tentukan okay, kemampuan untuk membunuh okay, bagi proses pula. Okay. Okay, so kita stop dulu. Okay, kita break selama 10 minit. Okay, kemudian kita jumpa lagi pada 3.10.
Okay, so kita ingat tak saya? Dengar, Prof. Ingat? Okay. Sorry. Okay, so kita sambung lagi. Okay, so okay, tadi saya tersilap. Okay, so yang ini tadi. Okay, so yang ini tadi 10 kuasa negatif 1. 10 okay, so 10 kuasa negatif 1. Okay. Okay, so 10 kuasa negatif 1 bahagi dengan 10 kuasa negatif 12, maksudnya dia tolak negatif 12. Okay, so dia akan jadi 10 kuasa 1, sorry, bukan negatif 1. Okay, so dia akan jadi 10 kuasa 13. 1 campur 12 sama dengan 10 kuasa 13. Okay, so maksud kalau ianya lebih tinggi, so kita log dia akan jadi lebih banyak. Okay, sebagai contoh, kalau dia start off, dia punya probability adalah 10 kuasa negatif 2, so bagi dengan 10 kuasa negatif 12. Okay, so log kat sini S sama dengan, so bermaksud S sama dengan log, okay, 10 kuasa negatif 2 tolak negatif 12, okay, sama dengan log 10 kuasa, okay, negatif 2 campur 12, so akan jadi sama dengan log 10 kuasa 10 sama dengan 10 log 10 sama dengan 10 lah. Sebab yang ini, okay, log 10 sama dengan 1. Okay. Okay, so 10 kita log. So sama juga macam tadi, ini kalau starting dia probability dia adalah 10 kuasa negatif 5. Okay, 10 kuasa negatif 5, so maksudnya, okay, kalau probability dia adalah 10 kuasa negatif 5, so bermaksud, okay, dia memerlukan negatif 5 campur 12. So 7 kita log. Okay, so dia perlukan 7. 7 kita log. Okay, so memerlukan 7 kita log. Okay, sorry tadi tersilap saya. Okay, so dengan itu sekarang ni kita boleh tahu, okay, berapa banyak kemautan yang diperlukan. So berdasarkan yang kedua-dua ini, so kita boleh tahu berapa banyak yang diperlukan. Sekarang juga, lepas tu, selain daripada itu, kita juga perlu tahu, itu untuk produk. Tapi untuk proses yang kita ada ni, okay, berapa kemautan yang boleh disupply oleh kita punya proses. Okay, berapa kemautan yang boleh disupply oleh kita punya proses. Okay, so apabila kita menjalankan pensterilan, okay, untuk kita tentukan ini, untuk kita tentukan yang nombor 2 ni, kita perlu gunakan apa yang kita namakan sebagai heat penetration test. Okay, so kita kena jalankan heat penetration test. Okay, so apa dia heat penetration test? Heat penetration test. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan heat penetration test adalah, okay, bila kita jalankan pensterilan, okay, usually kita akan gunakan retort. Okay, yang you dah buat dalam amali adalah you gunakan autoclave. Sebab autoclave ni dia lebih kecil lah untuk makmal. Tapi sebenarnya biasanya kita akan gunakan retort. Okay, retort tu adalah yang silinder yang you nampak dalam loji pandu makanan kan. Okay, so ini dia ada dia punya penutup dia. Okay, so dia ada silinder panjang.
Yang autoclave dia vertical. Okey, macam tu. Yang you guna tu. Okey, so apa perbezaan dia adalah, kalau untuk autoclave ini yang you guna, dia basically dia ada satu silinder yang boleh tahan pada yang boleh tahan pada tekanan yang tinggi. Okey. Dan dia ada jaring di bawah ni. Bawah ni you letak air. Okey. Dan di bawah sini juga dia akan ada coil, pemanas. Okey. So ada air, ada pemanas. Kita lalukan elektrik, so dia akan panaskan air dan air ini akan bertukar fasa menghasilkan steam. Steam ni akan terkumpul di dalam ruangan ni lah. Di dalam ruangan ini. Okey, dia akan terkumpul. So apabila dia terkumpul, kita terus panaskan, dia akan jadi overheated steam. Okay, remember dia punya fasa graf perubahan fasa tu, dia akan jadi superheated steam. Dan kemudian PV equals to nRT kan. Okay, so ini adalah pemalar, ini adalah pemalar gas. So apabila V dia constant, V dia tetap. So bila kita naikkan pressure meningkat, so suhu juga akan meningkat. Okay, so di sini dia punya volume dia adalah sama. Sini volume dia sama. Kan kita kekalkan volume dia, kita tak berubah. Tetapi apabila steam tu kita terus panaskan, steam tu akan bertambah, pressure akan meningkat. So dengan itu temperature juga akan meningkat. Okay, so sebab itu bila kita gunakan steam, dia boleh lebih daripada 100 darjah Celsius. Kalau kita ada boiling water saja, tidak ada penutup, okey, di sini tidak ada penutup, so dengan itu pressure tidak meningkat. Pressure masih lagi sama pada atmospheric pressure, 1 atmosfera. Okey, sebab steam ni dia akan terlepas saja. So tidak ada peningkatan pressure, so tidak ada peningkatan temperature. Okey, so apabila dalam enclosed container, apabila kita panaskan, maka pressure meningkat sebab lebih banyak penghasilan steam, pressure meningkat, so temperature juga meningkat. Okey. Okey, so di dalam apa beza dengan retort? Okey, retort perbezaan dia adalah dia basically sama juga, dua-dua menggunakan steam, cuma retort dia ada boiler. Kalau di loji pandu makanan yang di belakang tu ada boiler warna biru tu. Okey, boiler tu basically sama dengan autoclave lah. Kita masukkan air, kemudian dia ada pemanas, tapi kita boleh set dekat sini lah berapa suhu yang kita nak. Okey, kemudian dia akan hasilkan steam. Okey, kemudian ianya akan dikenaikkan kepada retort. So apabila sahaja steam ini sampai pada tahap yang kita kendaki, so kita boleh open buka valve. Okey, so kat sini ada satu valve. Okey, injap, kita buka dan steamnya akan masuk ke dalam sini. Okey, so di sini suhu dia juga akan meningkat. Okey, perbezaan dia adalah kalau untuk retort ini kita letak produk kita di sini, ianya pasif. Bila kita letak and then kita on-kan, dia makan masa bagi steam untuk develop, untuk pressure untuk meningkat, and then baru suhu meningkat. So biasanya kalau sini adalah masa, ini adalah suhu. So kalau dia retort, dia macam ni. Slow dia akan meningkat macam tu. Dalam autoclave. Ini adalah autoclave sebab dia perlu masa. Tetapi disebabkan kalau dalam retort ini, steam memang dah sedia ada di sini. So once kita masukkan kita punya produk di sini, dan kita open valve, immediately dia masuk dan suhu akan meningkat dengan pantas. Okay, so kalau untuk kalau untuk autoclave, apabila steam on saja, dia akan naik begitu pantas. Okay, berbeza. Ini untuk retort ini untuk autoclave. So itu perbezaan dia. Okay, sebab itu dalam industri kebanyakannya akan menggunakan retort sebab it saves time, because in the industry time is cost. Okay, so sebab itu mereka menggunakan retort. Okay,
Jadi apabila kita nak menjalankan, kita nak tentukan kemampuan untuk membunuh bagi proses kita, maka kita kena sukat dia punya suhu. Kita kena sukat dia punya suhu. Apabila kita nak menyukat suhu, maka konsep dia adalah di mana kita nak sukat suhu tu. Kita nak guna suhu, maka ianya mestilah pada the coldest of the cold points. So ini adalah kita punya konsep kita. Disebabkan apabila kita, you all semua dah tahu, kalau kita ada satu tin yang ada makanan dalam dia. Apabila haba daripada luar, haba daripada luar, maka dia punya cold point. Cold point adalah titik yang paling lambat untuk mengalami kenaikan suhu. Maka dia punya point dia adalah di tengah-tengah. Ataupun kalau ianya ada perolakan, maka di bawah sedikit. Dan itu adalah dia punya cold point. Ini adalah dia punya cold point. So bermaksud kalau ada kenaikan haba di sini, maka yang lain-lain pasti akan mengalami kenaikan haba sekurang-kurangnya sama. Kemungkinan besar ianya lebih. So sebab kita cakap tentang keselamatan makanan, so we want to be on the safe side. Make decisions yang selamat. Kemudian tetapi apabila kita, sebab macam saya kata tadi, ianya adalah produk dan juga proses spesifik. Produk dan juga proses spesifik. So dengan itu kita perlu, bila kita nak jalankan ini, nak buat heat penetration test, dia mestilah actual product. Tidak boleh guna produk yang substitute, dan juga it is an actual process. Contohnya kalau kita nak masukkan sini 100 can, so mesti bila semasa heat penetration test kita pakai 100 cans. Sebab kalau dia kita pakai 50 can saja sebagai contoh dia, maka dia punya heating load dia, beban untuk pemanasan lebih rendah. So kenaikan suhu lebih cepat. So itu tidak menggambarkan heat penetration test semasa actual process. So kalau semasa heat penetration test mestilah actual process. Jadi kalau kita plan untuk sekali masuk 100 tin, 100 cans, so semasa heat penetration test mesti masuk 100 cans. Kalau selepas itu kita nak jalankan 50 cans, it's still okay. Because haba dia punya heating load dia lebih rendah. So tak ada masalah dari segi keselamatan. So it has to be actual product dan juga actual process. Kedua-dua tu. Katakan, and then apabila kita masukkan di sini, dia akan ada banyak kan. Kalau dia masuk di sini, then di manakah setiap can ini ada dia punya cold point. So can yang mana? So mestilah can yang di tengah-tengah. Katakan dia masuk di sini. Biasanya masuk di sini, steam. So mestilah can yang di tengah-tengah. Bukan can yang di tepi. So can yang di tengah itu adalah the coldest of the cold point. So apa yang kita akan buat adalah untuk can yang di tengah itu tadi, kita akan masukkan kita punya kita punya sensor. Kita punya sensor, kita akan masukkan, katakan kita ambil yang di tengah, ini dia produk, kita ambil tengah ataupun tadi susu soya sirap. Susu soya sirap. So dia ada perolakan. So kita ambil yang di bawah sedikit. So ini yang you buat di dalam makmal. Kita masukkan sensor. Ada thermocouple kat sini. So di sini kita akan connect kepada data logger. Kepada data logger. So ini dia ada thermocouple, and then kita seal
and then kita masukkan dalam autoclave ataupun retort tadi, dan kita steam on, run dia punya proses. So apa yang kita nak catat adalah, kita nak catat dia punya ini masa dan suhu. Okay, masa dan suhu di dalam produk tersebut. So kita expect dia akan meningkat lah. Sedemikian. Okay, so kita akan dapat dia punya, ini yang kita namakan sebagai heat penetration test. Okay, so kita dapat masa dan juga temperature. Okay, so based on this, kita nak tentukan dia punya kemampuan untuk membunuh. Ini yang kita namakan sebagai kemautan adalah L. Kemampuan untuk membunuh, ini adalah dipanggil sebagai F. F value. Dia punya F value. Okey, kemampuan iaitu kemautan proses tersebut. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya terus. Okey. Okey. So, apabila kita, macam mana kita nak kira? Okey. Setiap daripada ini, point ini ada suhu tertentu, katakan T1. Di sini, okey, T1 pada katakan 1 minit. Dia pada 2 minit. Ini contoh saja. Okey, so ni T2. Kemudian pada 3 minit, kita ada T3. Okey. So, untuk setiap T1, okey, pada T1, dia ada juga dia punya nilai kemampuan untuk membunuh. Kita panggil sebagai kemautan, iaitu dia punya L, lethality. Okey, untuk T2, dia ada juga dia punya kemampuan untuk membunuh. Pada T3, dia ada juga kemampuan untuk membunuh. Okey, disebabkan T1 lebih rendah daripada T2, lebih rendah daripada T3, so begitu juga L1 lebih rendah daripada L2, kemautan dia lebih rendah daripada L3. Okey. Okey, so sekarang ini saya besarkan sikit graf tu. Ini adalah T, ini adalah suhu. So kita ada macam ni. Okey, so ini adalah T3. T2. Sini adalah T1. Okey. Sini 0, 1, 2, 3. Okey. Apabila kita onkan steam, maka suhu akan meningkat. Pada T1, dia ada L1. Kemampuan dia. Pada T2, dia ada L2, kemampuan untuk membunuh. L3. Tetapi L1, 2 dan 3 ni adalah kemampuan untuk membunuh pada pada T1, T2 dan T3. Kan? Selepas T1 ni, suhu meningkat kan? Okey, so kalau dia meningkat pada sini, ada tak kemampuan untuk membunuh di sini? Pun ada. Kalau dia di sini, pun ada juga. Kalau ada daripada T1 ni perbezaan yang sangat kecil, infinitesimal. Perbezaan yang sangat kecil. Ada tak kemampuan untuk membunuh? Pun ada. Kan? Juga pun ada. Kan? Jadi, kemampuan untuk membunuh, proses ini adalah jumlah kemampuan untuk membunuh pada setiap suhu. Kan? Jumlah kemampuan untuk membunuh pada setiap suhu. So, suhu T1, sebab tu suhu T1 lebih sikit. Kan? Katakan T1 adalah katakan 100 ataupun 101. Okey. Lepas tu dia yang di sini T3 121 sebagai contoh. Yang ni 101 Okey, tapi pada 101.5 ada juga kemampuan untuk membunuh. 101.2 ada juga kemampuan untuk membunuh. Sebelum tu 101.1 pun ada kemampuan untuk membunuh. Sebelum tu 101.0005 pun ada kemampuan untuk membunuh. Jadi sebab itu kita kena
total up. So kalau kita lukiskan, dia tadi apa ni masa, sekarang ianya adalah kemautan, iaitu L. Okey. So dia juga akan meningkat sebab suhu meningkat. So dia juga akan meningkat. So ini adalah nilai L1 pada T1. Ini pada T2. Ini adalah L2. Sini adalah L3 pada T3. Kan? Okey. So bermaksud jumlah kemampuan untuk membunuh bagi proses ini adalah jumlah L1 campur dengan L1 campur 0.0001. Kan? Campur dengan L apa tu maksudnya setiap satu ni kan, infinitesimal perbezaan. Semua tu ada dia punya nilai untuk membunuh. So maksudnya kita kena jumlahkan nilai ini, sebab ini adalah L1, ini adalah L2, jumlah ini, dan juga jumlah ini. Semua ni, kan? So basically ianya adalah luas di bawah graf. Kan? Area under the curve. Okay? So bermaksud ianya adalah pengkamiran bagi nilai L. Kan? Ya? Ya basically ianya adalah pengkamiran bagi nilai L. Okay, so ini you dah belajar pada SPM dulu. Katakan you ada Y equals to okay, X equals to 2. Okay. So katakan you ada Y equals to X equals to 2. So macam ni. So ini adalah X equals to 2. Y equals to X equals to 2. So kalau you nak graf di bawah ni, maka you kamilkan Y. Okay. Kalau start daripada sini A kepada B. So kamilan daripada A kepada B. Okay. DX. So tu you dah belajar kan. Okay. So sama juga di sini. Sekarang kita nak buat pengkamiran. Okay. So tapi pengkamiran, okay, di apa ni, integration. Okay. So integration. Okay, dia ada dua. Satu, you boleh buat numerical integration. Ini yang you belajar pada masa SPM tu. Okay. Kamiran pada Y dx. Okay. So ini numerical integration. Tetapi ini hanya boleh dilakukan jika you tahu Y equals to apa. Iaitu dalam kes tadi Y equals to X squared. Maksud you boleh define dia punya curve ni. Okay, so you boleh define that curve Y equals to X squared sebagai contoh. Then you can do numerical integration. But the problem is that, okay, untuk dalam kebanyakan kesnya, okay, kita tidak boleh define dia punya curve dia. And usually it takes a lot more effort to define the curve. Okay, so apa yang kita buat adalah kita akan guna graphical integration. Okay, satu lagi adalah kita guna graphical integration. Okay, okay. So itu graphical integration. Graphical integration terbagi pada dua. Okay, satu kaedah segi empat. Satu lagi adalah kaedah trapezoid. Okay. Okay. Okay, so itu macam mana nak kira nilai L. Okay. So ini ada ni tadi sepatutnya. Kita tinggal. Okay. So ianya adalah integration tadi . Okay, so kita akan dapatkan nilai F0. So maksudnya yang ini tadi, okay, apabila kita integrate ini semua, ini kita akan dapat nilai bagi F value, nilai F value, Ft. Okay. Okay, so macam mana kita nak kira nilai L? Nilai L boleh dikira melalui formula ini. Okay, so kita boleh kira nilai L melalui formula tersebut. Okay, kemudian bila kita campurkan semua sekali, maka kita akan dapat nilai F value itu tadi. Okay, so macam mana kita nak
kita nak integrate, okey, macam kita kata tadi, okey, kita ada pengkamilan graphical integration dengan numerical integration. So kita akan buat secara pengkamilan grafik ataupun graphical integration. Ianya adalah lebih mudah. Okey, graphical integration. Okey ya. Okey. Okey, so kaedah yang pertama adalah kaedah segi. Okey. So kaedah pertama adalah kaedah segi empat. Okey, so anda katakan kita ada lengkuk sedemikian. Okey. Dan luas di bawah graf ni kita bahagikan kepada beberapa. Okey, so kalau kita lihat di sini, okey, ianya akan terlebih di sini tetapi ianya terkurang di sini. Okay, so kita boleh, sebab graphical integration is not meant to be exact. Okay, it is meant to be as an estimation. Okay, tapi untuk penentuan value untuk dalam food, ianya adalah mencukupi, memadai. Okay, so dengan itu, kalau kita ambil ini, maka kita assume ianya lebih kurang sama. Okay, kita assume ianya jadi lebih kurang sama. So ini, kekurangan ini ditampung oleh kelebihan ini. Kekurangan ini juga ditampung oleh kelebihan ini. Kekurangan ini juga ditampung oleh kelebihan ini. Okay, so kita boleh kata, okay, kalau kita fitkan, okay, kita represent, kita wakili keluasan di bawah graf ni dengan keluasan bagi segi empat tempat ini. Okay, so keluasan bagi segi empat tempat ini. So apa yang kita buat adalah, okay, so kita boleh bagikan, kita tahu dia punya ni. Dia hang. Okay. Okay. So kita boleh bagikan dia. Sebab segi empat tempat adalah, keluasan dia adalah tapak darab dengan ketinggian dia. Okay, so ketinggian kita boleh tahu. Okay, tapak kita dapat tahu. So kita boleh kirakan. Okay. So dengan itu, keluasan di bawah graf adalah, okay, keluasan di bawah graf iaitu dia punya F dia. Okay, adalah sama dengan integration of L dt adalah sama dengan lebih kurang sama, okay, dengan A1 campur A2 campur A3 campur A4. Okay. So, boleh faham semua? Okay. So, itu adalah dia punya keluasan. Okay. Tetapi, kalau kita nakkan yang lebih tepat, okay, arguably, okay, maksudnya kemungkinan ianya lebih tepat, maka kita boleh gunakan kaedah trapezoid. Okay, trapezoid kalau kita lihat, ini adalah graf yang sama. Tapi kalau kita fitkan trapezoid, okay, maka ianya lebih fit lah. Okay, less estimation. Okay, less estimation. Sebab ini adalah, setiap satu ni adalah dia punya trapezoid. Okay, so sama juga F value sama dengan integration of L dt adalah sama dengan A1 campur A2 campur A3 campur A4. Okay, cuma yang tadi A1 adalah tapak kali tinggi, yang ini maksudnya adalah sama dengan, okay, sama dengan 0.5 setengah, okay, darab dengan tapak darab dengan jumlah sisi selari. Okey, ini untuk satu. Kemudian sama juga untuk dua. Campur dengan sama juga untuk tiga. Campur dengan sama juga untuk empat. Okey. So itu adalah dia punya perbezaan dia. Ya, itu adalah perbezaan dia. Okey. So dengan itu,
Okey, so dengan itu sekejap. Okey, so dengan itu kita telah dapat kaedah bagaimana untuk mengira dia punya keluasan di bawah graf. So kita buat and then kita kira, dan kita akan dapat dia punya F value lah. Kita akan dapat dia punya F value. Ini adalah memenuhi apa yang kita nak tadi, iaitu yang kedua. So kita dapat yang kedua. Pertama, kita dah tentukan keperluan kemampuan untuk kemautan, kemampuan untuk membunuh. Okey, ataupun kemautan, keperluan kemautan bagi produk kita. Yang itu yang kedua, kita tentukan kemautan, kemampuan untuk membunuh ataupun kemautan bagi proses kita. Okay, kemudian kita tengok dia tally tak. Sebagai contoh, kalau macam kita punya proses kita. Okay, kalau kita punya produk perlukan nilai F sebanyak katakan 10. Okay, tetapi kita punya proses F dia yang dia boleh supply hanyalah 8. So kita perlu add lagi 2. Okay, so kita perlu add dari 2. Itu yang kita kena adjust this process. Kita tak boleh nak adjust produk. Sebab produk memang dah fixed. Kan? Produk memang dah fixed dan kita tak mau adjust produk kita, especially kalau you punya produk tu memang telah ada dia punya penerimaan. Okay, so you don't want to mess with your products. Okay, so it is easier to adjust your process. Okay, it is easier to adjust your process. Okay, so adjust proses tersebut. Okay, so macam mana kita nak adjust proses? Okay, macam mana nak adjust proses? Okay, okay, katakan, okay, tak apa. Kita KIV dulu yang itu. Okay, let's tengok satu contoh dulu. Okay, satu contoh. Nanti kita boleh adjust later. Okay, sebagai contoh. Okay, katakan ini adalah dia punya heat penetration test. Okay, so dia dapat time, minutes, okay, dengan temperature. Ini dalam Fahrenheit. Ini dalam Fahrenheit. Okay, sebab contoh ini daripada buku daripada US. So mereka masih lagi menggunakan Fahrenheit. Dia tak gunakan Celsius macam kita. Okay, so ini apabila dia jalankan dia punya heat penetration test. Okay, so dia catat setiap 5 minit. Okay, 5, 10, 15, 20 dia catat dia punya suhu 140, 140, 140, 140 Fahrenheit. Okay, so dia catat dia punya suhu dia. Okay, kemudian based on this, dia nak tentukan dia punya F value untuk dia punya proses ini. Okay, nak tentukan F value. Okay, so untuk setiap suhu ni ada dia punya kemampuan untuk membunuh, ada kemautan dia. Okay, untuk setiap suhu tu ada dia punya lethality dia. Okay, so kita kena kira dia punya lethality dia. Okay, kena kira dia punya lethality. Okay, bagaimana nak kira lethality? Okay, dia punya dia punya formula dia adalah yang tadi itu L sama dengan apa tadi? Okay. Mana dia? Okay. Okay. So ini adalah dia punya lethality dia. L sama dengan 10 kuasa T minus T0 over Z. Okay. Okay. So kita ada L sama dengan 10 kuasa T minus L sama dengan 10 kuasa T minus T0 over Z. Okay. Okay. So, macam mana nak kira? So, kita kena kira di sini. Ini pakai spreadsheet. Okay. Jadi, saya tunjukkan step by step lah. Tapi kalau you nak buat, you boleh terus masukkan pun
this formula pun boleh juga. Okay. So pertama sekali measure, calculate T minus T naught. Okay, kemudian T minus T naught over Z. Okay, kemudian yang ini adalah 10 to the power of T minus T naught over Z. Okay. Okay, so kalau kita lihat pada 140 nilai kemautan dia adalah lebih kurang sifar. Okay, adalah lebih kurang sifar. Okay, sebab ianya suhu yang rendah. Okay, ianya masih lagi suhu yang rendah. Okay. Kemudian suhu masih lagi belum meningkat. So dia masih lagi suhu yang rendah 140. Okay. 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 So ini adalah 140 adalah lebih kurang 60 darjah Celsius. So less than 100 darjah Celsius. Okay. So ianya masih lagi rendah. Okay, ianya masih lagi rendah. Okay, jadi sebab tu dia punya kemautan dia adalah masih lagi kosong, sifar. Kemudian okay. So kalau kita lihat apabila dia bertambah, okay, dia masih lagi sifar sedikit. Okay. So apabila dia mencapai semakin meningkat, maka dia punya kemautan semakin meningkat. Okay, kemautan dia semakin meningkat. So daripada setiap itu kita kira dia punya lethality, kemudian itu adalah lethality bagi suhu tersebut. Kemudian kita nak integratekan dia. Kira semua lethality dalam proses tersebut, maka kita kena kira area under the curve. Okay, so based on this one, okay, so secara trapezoid dapat ini, based on this one, secara trapezoid dapat yang ini. Okay, so based on this one, secara trapezoid dapat yang ini. Okay, kemudian kita untuk setiap trapezoid itu kita sumkan dia. Okay, kita totalkan dia, maka kita dapat total lethality. Ini adalah dia punya F value lah bagi proses tersebut. Okay, F value bagi proses tersebut. Okay. Okay, ada apa-apa soalan? Apa soalan? Okay, semua jelas Okay, so sekarang ini okay, okay, mana tadi? Oh, sorry. Okay, so sekarang tadi kita dah dapat dah dia punya F0 dia. Okay, so kita dah dapat yang ini. Kita dah dapat F0 dia. Okay, kemudian kita kena adjust proses. Okay, perlu adjust proses tersebut. Okay. Okay, so kalau kita lihat sebagai contoh. Okay. Okay, katakan di dalam proses ini, kita ambil yang ini. Katakan F sama dengan, katakan 10 minit. Okay, 8 minit. Okay, so kita kena add lagi 2 minit sebagai contoh. Okay. Katakan di sini, adalah dia punya L kan? T. Ini steam on. Okay, lepas tu, steam off, maka dia akan berkurangan. Okay. Ini steam on. And then ini adalah steam off. Okay. So kalau kita lihat dia punya temperature pun lebih kurang sama juga lah. Okay, tapi nilai of course berbeza lah. Tapi dia punya trend dia lebih kurang sama juga. Okay. Kemudian katakan total proses ini adalah berapa minit tadi? 8 minit. Okay.
Yang ini maksimum tadi. Katakan kita ambil 6 lah. Okay, just nak tunjuk. Katakan 6 minit. Okay. Yang ini tadi maksimum lethality dia adalah 2. Nilai dia 2 kat sini. Okay. So dengan itu, kita nakkan 10. Okay. So tolak 6 sama dengan 4 minit. Okay. Lethality dia. Okay. So apa yang kita akan buat adalah, bermaksud proses ini 6 minit ni kita nak tambah. Okay. Kita nak tambah. Okay. So kita nak tambah lagi 4 minit. Okay. So kita nak tambah lagi 4 minit. Okay. So usually apa yang kita buat adalah apabila dia telah mencapai dunia maksimum. Okay, maximum point. That is the maximum lethality that can be achieved by this process. So kita hold. Bila sampai maksimum kita hold. Jangan terus steam off. Okay, kita hold. So bila kita hold, maka dia punya temperature dia, okay, kalau kita buat temperature kat sini, ini adalah T, ini adalah temperature. So temperature meningkat, kemudian steam off, temperature menurun. Dan apabila kita hold dia, temperature akan mendatar lah. Kan, temperature akan mendatar. Okey, bila temperature mendatar, maksudnya dia punya lethality pun pada value yang sama lah. So dia pun akan mendatar. Okey, so itu adalah nilai dia. Kemudian baru kita steam off. Steam off, dia punya curve dia akan selari dengan yang ini. Sebab dia punya initial point dia adalah sama. Di sini, initial temperature dia adalah sama, so dia akan selari. So bermaksud area under the curve di sini tidak berubah. Dia akan sama dengan ni. Okay. So area under the curve kat sini adalah sama dengan area under the curve di sini. Okay, sebab dia adalah selari. Okay. So sekarang ni, okay, pertambahan dia adalah cuma di sini sajalah. Inilah pertambahan dia. Pertambahan lethality kan. Okay, dari segi temperature. Okay, kalau dari segi temperature. Okay, dia akan curve macam ni, selari. Okay, so inilah pertambahan temperature dia kat sini ni. Pertambahan masa dia, okay, pada temperature tersebut. Okay, okay. So sekarang ni berapa lama kita nak hold? Okay, sebab kan kita nakkan additional 4 minutes. Okay, so maksudnya area under the curve kat sini ni adalah sama dengan 4 minutes lah. Kan? Adalah sama dengan 4 minutes. Okay, so bermaksud, okay, ketinggian ini kita tahu. Dan area ni adalah rectangular. So maksudnya panjang kali lebar. Sebab dia rectangular kan. Okay, so dia punya tinggi dia, kita tahu, iaitu 2. Iaitu 2 di sini. Okay, cuma berapa lebar? Berapa masa? So apa yang kita buat adalah 4 minit kita bahagikan dengan 2. Okay, adalah sama dengan 2 minit. Okay, so kita akan dapat 2 minit. Okay, so bermaksud, okay, ini pun 2. So kita akan dapat 4 minit. Kan? Okay, so bermaksud sekarang ini di sini kita tahu ini campur ini adalah sama dengan 6. Campur lagi 4 di sini dapatlah 10. So dengan itu kita buat adjustment. So as opposed to steam on sampai, so kat sini nanti dia punya proses dia steam on sampai katakan 121. Okay, steam on sampai 121 terus steam off. Steam on, steam off. Okay, tak mencukupi. So kita kena buat steam on, hold untuk berapa lama? 2 minit.
And then lepas tu steam off. Barulah dia turun. So total ini semua akan jadi 10 minit. Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, so kalau tidak ada soalan, so kita stop di sini. Sudah pukul 4. Okey, so kita jumpa lagi last lecture untuk minggu depan insyaAllah. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih, Prof. Doktor, Prof. recording doktor akan upload tak? Wih, macam ni. Ya, saya akan upload. Yang minggu lepas saya dah upload tak? Tak jumpa kat You Can Follow. Oh, tak jumpa. Okey. Nanti saya upload. Okey, remind Terima saya. kasih. Okey. Terima kasih, Prof. Thank you, Prof.